الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, hari ini 9 Rabiul Akhir 1455 Hijrah bersamaan dengan 9 Februari 2014. Okay, kita sambung perbincangan kita tentang usulul fiqh. Kalau tak silap saya, kita dah sampai perbincangan tentang al-ijma'. Betul lah? Al-ijma' dan rasanya tentang syarat-syarat ijma'. Betul? Ikut tanda yang ada kat saya lah. Betul ke? Ada siapa dah sebulan kot tak ada cuti ni? Tak ada? Kalau tak tahu, kita ulang belakang sikit. Ijma' dah masuk dah? Dah kan? Belum? Dah kan? Okey. Kedudukan al-ijma' dah. Yang nombor 2 tu. Jenis-jenis ijma'. Tak apa, okey. Kalau gitu kita ulang kaji sikit. Okey, ijma' persetujuan para mujtahid umat ini selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap satu hukum agama. Dan kita faham di sini persetujuan yang berlaku di sini ialah oleh para mujtahid, ulama-ulama yang mujtahid, yang sampai ke tahap mujtahid. Okey. Kalau ulama Facebook tak boleh lagi. Dan ulama tahap mujtahid ni artinya ialah orang yang boleh mengeluarkan hukum tanpa merujuk kepada ulama-ulama yang lain. Dia sendiri yang mengeluarkan sesuatu hukum berdasarkan ilmu yang terkumpul di sisinya. Okey. Dan perkara itu ialah yang berlaku selepas wafat Nabi SAW terhadap hukum agama. Kerana perbincangan kita ialah berkenaan dengan perbincangan agama. Okey. Tapi boleh saja kita nak sebut ijma' para tabib ataupun doktor, boleh je, tak ada masalah dalam urusan tertentu berkaitan dengan perubatan. Okey. Kedudukan al-ijma' hujah dalam agama berdasarkan kepada beberapa dalil. Pertama ialah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Okay, perkataan syuhada merangkumi kesaksian terhadap amalan mereka dan terhadap hukum-hukum amalan mereka, dan kata-kata saksi adalah diterima. So bila disebutkan saksi itu diterima. Okey. Dan yang menyatakan umat Islam itu sebagai saksi ialah Allah Subhanahu wa taala. So daripada dalil ini kita faham umat Islam kata-kata mereka diterima. Satu umat yang kata-kata mereka diterima. Okey, kemudian fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Ar-Rasul. Artinya kalau tak berselisih, tak ada masalah. Ya, kalau tak berselisih, tak ada masalah, tak perlu nak kembalikan lagi dah, kerana itu adalah merupakan hujah, sesuatu yang benar. Kalau berselisih, barulah ada keperluan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, sabda Nabi SAW, innallaha la yujmi'u ummati atau qala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dalalah. Okey. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kesesatan. Okey. Maksudnya kalau umat Nabi Muhammad berkumpul, semuanya bersepakat di atas sesuatu perkara, maka perkara itu ialah perkara yang benar. Okey. Apatah lagi bila ummati di sini, umat Nabi Muhammad umumlah, merangkumi semua sekali. Dan biasanya orang awam akan ikut orang yang alim. Jadi kalau orang alim keseluruhannya, kesemuanya telah bersepakat atas satu perkara, maka pasti perkara itu bukan dalalah. Okey, bukan sesat. Okey.
Yang keempat ialah dari sudut akal ataupun logik. Ijma' umat ini terdapat terhadap sesuatu perkara secara umum terbagi kepada dua, sama ada hak ataupun batil. Sekiranya hak, ianya adalah hujah. Sekiranya batil adalah satu perkara yang amat mustahil bagi umat ini, yang merupakan sebaik-baik umat di sisi Allah Subhanahu wa taala semenjak perutusan Nabi SAW sehinggalah ke hari akhirat kelak. Okey, jadi kalau kita letakkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ialah umat akan berkumpul, okey, untuk mengatakan sesuatu pandangan ataupun pendapat, bersatu, okey, bersepakat. Jadi kalau kita kata apa yang mereka buat itu betul, maka jadi hujah. Dan kalau kita nak pergi kepada andaian yang kedua, iaitu apa yang mereka buat itu salah, dan mereka akan berkumpul untuk menyatakan sesuatu pandangan dan pandangan itu salah, ini adalah benda yang mustahil. Kenapa mustahil? Kerana kita dah tengok begitu banyak dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi yang mengatakan bahawa umat Muhammad adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Okey. Jadi itu semua menunjukkan umat Islam mustahil berijma' di atas kesesatan. Okey. Saya perhatikan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah banyak menggunakan logik. Selepas dia bawa Al-Quran, bawa hadis, bawa logik. Dan ini sebenarnya merupakan cara para ulama kita. Kan Imam Syafi'i bila ditanya kan tentang macam-macam kan. Jadi dia akan marah balik, jawab balik dengan masalah logik kan. Kamu tak tahu banyak benda, wuduk dan sebagainya, tiba-tiba kamu datang tanya tentang benda-benda yang besar-besar. Jadi mana satu yang kamu perlukan kat sini sebenarnya? Adakah kamu perlu tahu tentang wuduk, tentang solat, ataupun kamu nak tahu tentang bulan, bintang, apa semua yang jauh daripada kamu? Okey. Jadi ikut logik pun kita dah faham dah. Tapi di sini Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala datang menjelaskan dalam bukunya Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql, penafian terhadap percanggahan antara akal dan naqal. Okey, akal kita, logik, dan juga nas Al-Quran dan hadis. Okey, nas agama dengan akal tidak akan bercanggahan. Jadi kita boleh letak secara umumnya bila kita nak berhujah tu, bawakan Al-Quran, bawakan hadis Nabi, kemudian bawakan juga perbincangan, sesuatu perbincangan itu dari sudut logiknya. Okey, cuma kena dia panggil apa? Orang Melayu panggil apa? Allahu Akbar. Akal kita ni jadi kena pendek akal kan? Panjang akal kan, pendek akal? Lupa kan. Tapi tak apalah, yang pentingnya kita kena cepat sikit. Suratul badiha, orang Arab kata kena cepat sikit. Kita nak fikir tu kena cepat. Panjang akal lah. Panjang akal kan, tidak kan? Okay. Jadi itu yang ada pada ulama kita, dan kita kena wujudkanlah dalam diri kita. Okey. Baik. Jenis-jenis al-ijma', persepakatan, ada dua, iaitu yang qat'i dan juga yang dhanni. Ijma' yang qat'i ialah ijma' yang diketahui sabit dalam umat ini secara darurah, seperti ijma' wajib solat 5 waktu, ijma' haram zina. Okey. Ijma' ini tidak pernah dinafikan kewujudannya. Memang ada di kalangan ulama yang mencatatkan bahawa telah berlaku ijma', dan memang satu benda yang tak boleh nak dinafikan. Okey, jadi ini namanya ijma' qat'i. Dan ijma' jenis ini kalau dilanggar, hukumnya jadi kafir. Okey, dengan syaratlah tidak jahil tentang perkara itu. Okey, jadi satu perbincangan juga di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah berkenaan dengan al-uzru bil jahl. Al-uzru bil jahl dimaafkanlah kan, dimaafkan alasanlah. Alasan boleh diterima sekiranya seseorang itu jahil. Tapi jahil pada perkara yang tersembunyi. Kalau jahil pada perkara yang besar tak boleh. Okey. Contohnya, kalau orang masuk Islam, kemudian dia minum arak. Orang masuk Islam, kita jom kan, kita raikan keislaman saya dengan arak kedai banyak kat bawah ni kan. Pilihlah mana satu. Astagfirullahalazim. Jadi
Dia pergi situ dalam keadaan kawan-kawan dia pun tak tahu pergi sekali, kan? Okey, boleh tak dimaafkan? Boleh ke tak boleh? Ha? Tak boleh. Tak boleh. Kalau yang kata boleh tu apa hujah dia? Dia baru masuk Islam. Okey. Yang kata tak boleh? Kenapa? Ha? Sebab dia dah masuk Islam tapi dia tak tahu lagi. Dia baru masuk Islam dan masih jahil. Siapa nak tolong Bismillah. Apa dia? Dia kena tengok situasi, tempat. Kalau tempat tu ialah tempat yang boleh, push. Ini orang muda buat. Okey. Tempat yang Malaysia tak boleh. Tapi kalau tempat tu ialah di satu tempat di Amerika yang memang tak ada kesan-kesan, bukan kesan lah, tak ada apa dia, tanda-tanda Islam, tak nampak, tak jelas, tak ada syiar-syiar Islam. Dekat Malaysia ni kan, saya rasa orang yang kafir pun tahu yang orang Islam tak minum arak kerana haram. Betul tak? Kan? Tapi kalau di Amerika sana mungkin benda tu tak jelas. Dalam kena bezakan antara dua situasi ini. Okey. Ijma' yang qat'i dah selesai. Ijma' yang zanni pula ialah yang berkemungkinan. Ijma' yang tidak diketahui kesabitannya dalam umat ini kecuali dengan penyelidikan dan pengamatan. Okey, dia selidik, dia kaji baru dia tahu oh ijma' sebenarnya. Okey. Kat sini ada khilaf ulama dari sudut wujud atau tidak ijma' yang jenis yang kedua, ijma' zanni. Okey, bila sebut zanni lidah kena keluar sikit. Okey. Kalau sebut zanni itu za Melayu lah kan. Dia kena za okey. Anak saya marah saya kalau saya ajar benda ni kan. Tapi kena, memang itu cara nak sebut za, lidah kena keluar sikit. Tengok cermin kat rumah lah kan. Sikitnya banyak. Pendapat yang rajih ialah pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, al-ijma' yang kukuh ialah ijma' yang dilakukan oleh para as-salaf as-salih, generasi terdahulu yang salih, 3 generasi itu, kerana selepas mereka perselisihan telah merebak dan umat telah bertebaran. Okey. So maksudnya seolah-olah yang ijma' yang pertama itulah yang ijma' para sahabat itu pasti. Yang selepas itu memang boleh tapi agak susah. Dan biasanya ijma' itu dia akan jadi zanni, okey, dan mungkin juga dia akan menjadi nisbi, nisbah kepada ahli Khurasan, ijma' ahli Khurasan. Okey, ijma' mana pula? Ahli Iraq, ahli Madinah dan ahli Malaysia kan. Itu ni zaman kemudian lah ijma' Malaysia pula kan. Okey. Kerana nak kumpulkan semua sekali ulama yang mujtahid. Okey. Kemudian perlulah diketahui bahawa umat ini tidak akan berijma' terhadap satu perkara yang menyalahi dalil yang sahih. Okey. Ini kena faham bila kita berbicara tentang ijma', tak boleh berlaku ijma' di atas benda yang salah. Antara benda yang salah itu ialah ijma' menyalahi dalil yang sahih. Hadis sahih, ijma' lawan hadis tu. Okey. Kerana Al-Quran, hadis, kemudian baru ijma'. Bukannya ijma' terlebih dahulu. Jelas dan tidak mansuh. Kalau hadis dalil jelas, hadis jelas. Okey, dan hadis yang tidak mansuh, ya, tak boleh dibayangkan ijma' tu langgar. Okey. Ini kerana umat ini tidak akan berijma' kecuali di atas kebenaran. Sekiranya anda mendapati satu ijma' yang menyalahi perkara tersebut, hendaklah diperhatikan kerana kemungkinan dalil itu tidak sahih atau tidak jelas, atau telah mansuh, atau di dalam masalah itu terdapat perselisihan yang tidak anda ketahui. Nampak tak keadaan-keadaan yang ada ni? Okey. Dan di sini tengok elok-elok balik semula. Kalau nampak ijma' bercanggahan dengan Al-Quran ataupun hadis yang sahih, keadaannya ialah pertama, dalil itu tidak sahih. Jadi kalau Al-Quran tak sahih, tak munasabah kan? Hadis tak sahih mungkinlah. Tapi Al-Quran ialah mungkin tak jelas. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Al-Quran itu memang dah mutawatirah, tak ada masalah, tapi kefahamannya tak jelas. Okey.
atau telah mansukh. Kita tak tahu bahawa ayat dan ataupun hadis itu telah pun mansukh, kemudian kita tengok macam ada ijma'. Okey. Atau dalam masalah itu terdapat perselisihan yang tidak kita ketahui. Kita baca, kita kumpulkan ulama' kita, mungkin kita sendiri yang kumpulkan, kumpul tengok. Okey, kita dapati katalah 100 ulama' dah mengatakan benda tu haram. Tapi kita tak tahu, mungkin di sana ada 50 lagi. Kan? Kerana ulama' ni ada ulama' yang masyhur, ada ulama' yang maghmur, kan? Maghmur. Maghmur ni maksudnya orang ulama' yang tak dikenali lah. Kan? Ya. Kalau masyhur tak apa, okey. Tapi maksud ijma' tu ialah ijma' keseluruhan ulama'. Dia tak kisah yang masyhur ataupun yang maghmur, yang tidak dikenali. Okey. Jangan sebut makhmur pula. Maghmur. Makhmur ni kan takut dia kena dengan khamar ke apa. Okey. Saya bila baca ni, saya teringat satu perkara Syekh Ibn Utsaimin sendiri kalau tak silap. Bila ditanya tentang perkara yang kita rasa kalau ikut dalil katalah halal, tapi ada seorang ulama kata haram, apa kena buat? Apa kena buat dalam situasi ini? Jawapan Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala ialah tanya ulama tu. Kerana kemungkinan ialah ada kemungkinan apa? Dia tak tahu, ataupun kemungkinan kamu yang tak tahu. Betul tak? So bila dah bincang pula, katalah dah bincang dan apa dia dia tetap dengan pandangan dia, ada kemungkinan lain, iaitu okey, dari sudut kefahaman mungkin dia lebih tepat lagi. Jadi dalam kes ni, bila dah proses tu perlu kita lalui, dan kadang-kadang yang berlaku ialah kita tak ikut proses. Betul tak? Ya, kita tak tabayun, tak ada tanasuh dan sebagainya, kita terus keluarkan hukum. Okay, sedangkan banyak sahaja, boleh saja sekarang ni kita ambil angkat telefon, tanya dia balik semula. Pernah berlaku banyak kali dengan saya lah. Datang-datang, ada orang kata ustaz tu kata sekian-sekian, tak ingat dah kes apa itu, Syiah ke apa benda tak. Saya kata ustaz tu kata macam tu. Setakat yang saya kenal ustaz tu tak begitulah, jadi saya call terus. Saya kata anda cakap begini-begini kan? Dia kata tak, anda cakap begini-begini, tetapi salah faham. Okay, so adalah seorang dua yang salah faham. Okay, dan ada kes-kes lain pun, kadang-kadang ada orang ni dia tolak usul fiqh. Macam mana dia tolak usul fiqh kan? Kita kenal dia, pak mengaji dia pun okey, dia pun okey, tak call pun. Pada ramai-ramai ni call sekejap tanya, anda tolak usul fiqh kan? Itu cara dia. Okay, sebab tu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullahu ta'ala, masa dia jadi mudir Universiti Islam Madinah, dengan orang datang pada dia di kalangan pensyarah, mengadu pensyarah yang seorang lagi. Dia kata tunggu sekejap ya. Dia panggil pensyarah tu, pergi panggil pensyarah tu sekejap, datang dekat mudir kan. Rektor panggil tak datang, mengajar ke apa kena datang. Kata dia ni cakap pasal kau sekian-sekian, cuba hurai sikit. Dia hurai balik. Jadi bila dah hurai tu, okey, baru nampaklah sama siapa yang salah kat situ. Kerana kalau dengar satu pihak, kita tak tahu. Kadang-kadang dia panggil Kentucky kan, Kentucky dia ada satu apa? Rempah. Tak ada rempah baru kan. Dah rasa dah. Itu anak saya tu punya kerja kan. Kadang-kadang spicy tu, spice yang kita letak tu lebih. Dia kata contohnya, saya buat contohnya slow sikit tapi tak apalah. Dia kata contohnya tak boleh. Kita pula pergi tambah tak boleh dan haram. Okey. Sebenarnya gitulah kan. Jadi dengar daripada pihak tu sebelum kita meletakkan suatu hukum. Okey. Syarat-syarat ijma', saya rasa sini kita berhenti, tapi saya tadi sebagai rujukan ringkas. Boleh? Suara saya okey ke? Saya rasa macam duduk dalam gua kan. Okey, tak apa. Ijma' mempunyai beberapa syarat. Antaranya ialah ianya mesti sabit dengan jalan yang sah. Sabit tahu kan? Sabit itu tetap kan? Hakim mensabitkan hukum, maknanya dia menetapkan hukum tu. Okey. Jangan faham sabit yang satu lagi itulah kan. Sabit dengan jalan yang sah, sama ada masyhur di kalangan ulama atau periwayatnya thiqah dan berpengetahuan meluas. Okey. Jadi nak sebut ijma' ni, satu masyhur di kalangan ulama, bukan masyhur di kalangan kita yang bukan ulama. Okey. Dan ulama pula ulama ahli sunnah.
Bukan ulama Khawarij, ulama Mu'tazilah, ulama Syiah. Ulama Syiah masyhur di kalangan mereka bahawa muta'ah tu boleh. Yang kita tak masyhur di kalangan ahli sunnah, ijma' mengatakan muta'ah adalah haram. Okey. Periwayatnya thiqah yang kedua. Okey, dan thiqah ni dipercayai. Okey, maksud thiqah apa sebenarnya? Dipercayai ni. Kalau dhabit kita dah tahu kan. Dhabit ni apa dhabit? Apa dia? Dia baca? Tak ingat lah? Tak hafal. Dhabit ni ada dua kan. Satu kita ingat ataupun kita jaga. Jaga dia, dhabit sebenarnya jaga. Okey, jaga ilmu dari sudut tulisan ataupun dari sudut hafalan. Okey. Tapi yang kedua ialah thiqah. Maksud thiqah ni apa dia? Yang syarat hadis-hadis hadis sahih apa dia? An yarwiya thiqatun dhabitun kan? Tak ada, cuba tengok hadis sahih ada tak? Baru yang lepas dah lupa dah kan. Yang dhabit kitab lah ni namanya. Ada tak? Cuba tengok muka surat apa. Siapa yang ada buku lah. Muka surat 96 kalau dalam buku. Sahih kuat, iaitu apa yang dibawa oleh periwayat yang adil, adilan, dhabitan. Okey, dengan sanad yang bersambung, suci dari percanggahan dan kecacatan yang merosakkan. Adil dan dhabit. Fiqah kat mana? Fiqah kat mana fiqah? Fiqah tu apa dia? Dipercayai. Kenapa tak ada kat sini? Bawah adil adalah fiqah. Gitu. Yang saya ingat fiqah tu ialah merangkumi al-fiqah wa al-adlu al-dhabit. Kalau dua sifat ni bergabung namanya fiqah. Okey? Boleh? Kalau satu dia tak nama fiqah lagi lah. Dia satu dia adil. Maksud adil pula apa? Apa maksud adil kat sini? Adil dia tak zalim. Betul juga kan? Tapi maksud adil kat sini, al-adl ialah orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Yang melakukan perkara yang wajib, meninggalkan perkara yang haram. Itu adalah adil. Okey. Sebab tu kita akan tengok dalam kesaksian untuk kahwin, wali dan dua wasyahidai adil, dan dua syahid yang adil. Maksudnya yang melakukan sembahyang 5 waktu dan tidak isap rokok contohnya kan. Tapi kalau isap rokok haram kan. So dia dah melakukan perkara haram, tak adil lah. Maknanya nikah tu tak sah. Tapi disebabkan ramai sangat balua dah begitu kan. Ulama' lah kata, saya tak kata ulama' kata kalau dah tak ada sangat orang yang adil tu, pakat semua isap rokok belaka, maka yang fasik tu pun diangkatlah martabat dia. Okey. Seolah-olah hadis sahih li ghairihi, dia jadi adil li ghairihi. Tapi itu tak ada istilah tu, cuma saya sebutkan begitu, seolah-olah hanya begitu. Okey. Jadi thiqah ialah yang dipercayai, bukan sahaja dipercayai dia buat benda baik, tapi dia juga menjaga apa yang dicakap ni. Kan ada orang dia buat solat bagus, okey, perkara haram dia tak buat, tapi bila bab nak menyampaikan berita dia tak jaga. Ini dia tidak adil. Kerana dari sudut dosa dan pahala, dari sudut wajib dan haram secara umum dia jaga, tapi dari sudut percakapan, berita dia tak jaga. Jadi dia tidak dhabit. Dia tak dhabit, dia tak fiqah. Okey. Dan berpengetahuan meluas. Berpengetahuan meluas ni artinya ulama' lah. Dan ulama' yang kita sebut kalau dalam bidang perubatan tu pakar. Doktor pakar lah.
Okay, dia bukan senior doktor ke tak, dia kena pakar. Doktor yang pakar ni banyak benda dia tahu, sikit sangat yang dia tak tahu. Okey. Tidak boleh ada perselisihan yang berterusan. Itu syarat yang kedua. Sekiranya ada perselisihan sebelumnya, al-ijma' itu tidak sah. Kerana pendapat-pendapat yang tidak akan lenyap dengan wafatnya tuan punya pendapat. Okey, kalau ada khilaf tiba-tiba ijma', okey, mengikut setakat yang kita baca ni tidak ijma'. Okey. Al-ijma' tidak menolak perselisihan yang telah berlaku, tetapi ianya melarang dari berlakunya khilaf di kemudian hari. Okey? Faham eh? Maknanya kalau ada khilaf, lepas tu akhirnya ijma'. Okey, boleh tak khilaf lepas tu? Jawapannya tak boleh. Contoh yang paling bagus ialah berkenaan dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardah. Beliau tidak dilantik sebagai ahli jawatan kuasa untuk mengumpul Al-Quran. Dan di situ banyak riwayat yang mengatakan beliau agak kecil hati lah, kecil hati sikit. Jadi banyak benda yang antaranya lah kan, macam al-mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, beliau nafikan daripada Al-Quran. Dia anggap tu doa je. Okay? Tapi ulama kita mengatakan itu satu pandangan Abdullah bin Mas'ud. Saya sebut Abbas ke Mas'ud tadi? Mas'ud kan, Abdullah bin Mas'ud. Okey. Satu pandangan yang akhirnya beliau tarik balik semula, dan di situ berlakunya ijma'. Lepas tu kita tak boleh lagi dah guna dulu Abdullah bin Abbas tak terima. Tak boleh dah, pasal dah ijma' lepas tu. Okey. Inilah pendapat yang terkuat kerana kekuatan dalilnya. Maknanya dalam perbincangan ini pun ada khilaf juga. Tapi biasanya kita kalau ada khilaf pun, kalau kita nak sebut khilaf pun tak ada masalah. Kalau kita tak sebut pun kita boleh buat cara ni lah kan. Ustaz apa hukum ni? Hukum dia halal mengikut pandangan yang lebih kuat. Maksudnya adalah pandangan yang tak kuat pada saya lah. Ya, tanya ustaz lain pula, hukum dia tadi saya sebut halal, hukum dia haram mengikut pandangan yang lebih kuat. Pada dia pandangan lebih kuat ialah haram. Okey. Sebab tu dalam masalah fiqh ni dia agak dia fleksibel sikit. Anjal dia panggil. Ya. Anjal, bukan ajal, anjal. Fleksibel sikit. Kenapa? Kerana dia nak cari, kita kadang-kadang ilmu kita tu berbeza. Orang yang tekankan masalah Quran tak sama dengan orang yang tekankan hadis, tak sama dengan orang yang tekankan akhlak. Betul tak? Okey. Sebab tu di kalangan para ulama macam Imam Malik ataupun Imam Ahmad yang mengatakan kalau ada orang yang ibadatnya hebat dia dalam masjid kan, tapi kalau hadis aku tak bagi kat dia. Okey. Kalau duit bagi kat dia tak apa, dia jaga. Tapi nak ambil hadis, terima hadis daripada dia, tak boleh. Okey. Di kalangan ulama qiraat juga ada yang disebut sebagai hujjatun fil qiraat, dhaifun fil hadis. Hujjah apa dia? Hujjah bahasa Melayu apa? Hujjah juga. Hujjah Melayu lain kot. Hujjah Melayu ni berhujjah kan? Betul. Dan hujjah yang dibawa. Tapi hujjah Arab ni ialah, hujjah maksudnya ialah satu benda yang muktamad. Okey. Hadhi hujjah. Ini benda yang muktamad. Kalau ini hujjah, maknanya ini huraian saya kan? Dalam bahasa Melayu, betul? Itu saya salah. Tapi kalau Arab mengatakan mahiyal hujjah, apa hujjah dia? Kita pun sebut al-hujjah, dia kata taklah, hadhi laysa hujjah. Ini bukan hujjah. Padahal kita dah menjelaskan. Saya saja nak ceritakan, kadang-kadang kena faham maksud hujjah. Bila orang Arab sebut hujjah ni, dia ada banyak maksud. Okay, antaranya ialah hujjah maksudnya ialah yang muktamad. Okay, pendirian percakapan, huraian yang muktamad. Jadi saya nak sebut apa tadi? Apa last sekali sebelum tu? Sebelum hujjah ni apa? Hujjah ahli tak kuat hadis. Hujjah ahli Quran tak kuat dalam hadis. Hujjah ahli Quran. Jadi di kalangan ulama qiraat ada yang hujjatun fil qiraat, muktamad dalam qiraat, tapi dhaif fil hadis. Kan? Macam sebahagian ulama sirah kan, dia hujjah dalam sirah tapi dhaif dalam hadis. So ada juga orang yang hujjah dalam duit. Mana dia jaga duit okey, tapi nak riwayat hadis tak boleh. Okey, warak kan. Dalam hadis apa semua, dalam solat warak, tapi hadis tak, dia bawa hadis palsu, dia bawa semua macam-macam. Okey.
Kena bezakan. Sebab tu kita kena bezakan. Jangan semua orang yang nampak alim itu kita namakan dia sebagai muhaddis. Kan? Mentang-mentang ada serban dia, maka dia adalah apa dia? Dia adalah apa? Alim. Alim adalah hadis. Takkan tak alim pakai serban elok kan? Serban lain. Dia letak selendang cantik kan? Bukan itu. Okey, tapi kita nak cerita bagaimana adakah dia hujah dan benda tu ada nilaian dia. Okey, cara nak menilai. Baik. So itu cara kita. Kalau orang tanya kita, jawab apa yang rajih di sisi kita. Okay, apa yang pendapat yang kuat di sisi kita. Inilah pendapat yang kuat kerana kekuatan dalilnya. Satu benda saya nak lontarkan di sini. Syekh Ibn Utsaimin sendiri pernah ditanya tentang kadang-kadang kita menghadapi satu peristiwa ataupun situasi, nampak dua orang ulama cakap pandangan yang berbeza dalam satu masalah, satu perkara. Nak ambil yang mana satu? Apa jawapan dia? Ambil yang mana satu? Ambil dua tak boleh. Pasal satu kata haram, satu kata halal. Ambil yang mana lebih ringan. Okay? Lagi? Ada pandangan lain? Bidang perubatan kata second opinion. Ada tak? Ibn Utsaimin kata rahimahullah, tengok pada dua orang ulama ini. Okey, mana yang lebih salih pada kamu, ambil pandangan dia. Okey, maknanya kita tengok sekarang ni ilmu lebih kurang sama kan, tiba-tiba satu masalah dia orang berbeza pandangan. Di sini tengok kepada al-aslah, yang lebih salih di kalangan mereka berdua. Okey, dan ini saya rasa merujuklah kepada fiqh tadi tu. Betul tak? So kriteria yang menyebabkan orang tu dia akan menjadi lebih tepat, antaranya ialah dia lebih salih, dia lebih dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga pendapat bahawa perkara ini tidak disyaratkan di mana al-ijma' masih sah sekiranya persetujuan berlaku terhadap salah satu daripada pendapat-pendapat yang wujud terdahulu, dan al-ijma' ini menjadi hujah bagi orang-orang terkemudian. Tak apalah, yang penting bila berlaku persepakatan, kita ni yang kemudian ni kita nilaikan benda tu dan kita elok ambil apa yang orang sebelum kita telah bersepakat. Okey, dan kita sebut benda tu dalam masalah agama, bukan masalah dunia. Okey, berkenaan zaman ahli al-ijma', jumhur mengatakan tidak disyaratkan berlalunya zaman ahli ijma' untuk mengesahkan sesuatu ijma'. Maksudnya kalau mereka masih hidup lagi, sah ke tak sah? Katalah kan, di zaman para sahabat mereka ijma' solat tu adalah 5 waktu. Okey, ataupun mereka ijma' yang dikumpulkan dalam dua kulit itu adalah Al-Quran adalah mushaf. Okay, adakah syarat mereka kena mati dulu baru ijma' tu jadi valid, ataupun hidup lagi dah valid dah? Ini persoalan kat sini. Jawapan dia ialah tak disyaratkan mereka kena mati semua dulu. Okay, kenapa benda ni dibincangkan? Kerana takut ada yang tarik balik. Kalau ada tarik balik tak dikira ijma'. Perbincangan begitulah kan. Okay, walaupun yang lebih kuat ialah kalau dah ijma' sekali dia dah tak ada tarik balik dah. Okay, tarik balik pun tak dikira kan, seperti yang perbincangan di atas. Ini kerana al-ijma' itu akan sah dengan persetujuan ahli al-ijma', di mana tidak boleh bagi mereka mahupun selain mereka untuk menyalahinya selepas itu. Okey, kerana dalil-dalil yang menunjukkan hujjatul ijma' ataupun hujjiyatul ijma' tidak menyatakan bahawa salah satu syarat al-ijma' ialah berlalunya zaman ahli ijma'. Okey, Syekh Ibn Utsaimin bila dia bincang yang ni, maksudnya di sana ada satu perbincangan besar di kalangan ulama. Adakah perlu ataupun tak perlu? Adakah disyaratkan mereka kena mati dulu? Jadi dia bawa yang rajih aja. Sebab tu disebut asal tajuknya al-usul min ilmi al-usul. Okey, rumusan daripada ilmu usul fiqh. Okey. Juga kerana al-ijma' itu telah sah di saat mereka mempersetujuinya. Jadi apakah perkara yang membatalkannya? Jadi bila benda tu dah sah, dia tak ada lagi dah. Okey. Tak boleh lagi nak, orang kata nak tarik balik lah kan. Rasanya agaknya lah kan, macam kalau dah aku nikahkan kau, aku terima, lepas tu sah. Tiba-tiba seorang tu kata sah ke? Dia dah cakap sah dah sebelum tu, tiba-tiba dia kata dia ragu-ragu balik. Tak, yang tu tak kira dah. Pasal tadi dia dah kata sah dah. Cukup. Okay. Kemudian sekiranya setengah para al-mujtahid memperkatakan sesuatu atau melakukan sesuatu
dan ianya tersebar di kalangan ahli ijtihad lain dan mereka tidak mengingkarinya walaupun mereka berupaya. Terdapat 4 pendapat dalam masalah ini. Ini yang dinamakan sebagai ijma' sukuti. Ijma' secara ijma' dengan diam, dengan mendiamkan diri, dengan tak bersuara. Kan kita tanya macam mana? Setuju tak? Senyap ke? Okey, sepakat semua? Kan? Padahal kawan ramai dalam hati ni, apalah program ni kan, karut lah apa semua, banyak dalam hati kan, tak nak keluarkan, mesti takut dekat ustaz tu ke ustazah tu, takut. Jadi adakah dikira ataupun tidak? Pertama, ianya dikira ijma'. Ada yang mengatakan ijma'. Kedua, ianya dikira hujah tetapi bukan ijma'. Boleh beza tak antara hujah dengan ijma'? Bukan hujah tau. Hujah bukan hujah huraian, tapi hujah muktamad. Okey, benda tu muktamad tapi dia bukan ijma'. Faham? Okey. Bukan hujah maupun ijma'. Ijma' pun bukan, hujah pun tidak, muktamad pun tidak. Kan? Faham tak faham cakap? Kan? Hujah dan ijma'. Hujah macam saya sebutkan tadi. Kita orang Melayu ni, kita ambil banyak daripada perkataan bahasa Arab. Kadang-kadang kita kekalkan maksudnya, kadang-kadang kita pusingkan maksud dia, kan? Kadang-kadang kita ambil sebahagian maksud. Seperti hujah. Hujah tulis dalam bahasa Melayu hujah macam ni, H-U-J-A-H, tapi baca sepatutnya hujah. Berhujah artinya berdebat, bercakap, untuk menetapkan ataupun untuk mengangkat pandangan dia. Itu berhujah. Itu satu maksud hujah. Okay. Yang kedua ialah hujah yang muktamad, namanya hujah. Maksudnya sama dengan yang paling rajih ke? Yang rajih dan hujah ni sama maksudnya? Rajih dan hujah tak. Rajih tu ialah yang lebih kuat, yang paling kuat. Yang paling kuat, maknanya ada dua pandangan. Kalau rajih ialah yang lebih kuat. Marjuh yang dia sebenarnya daripada rajahat al-kaffatul mizan. Mizan, kita ada mizan jacing kan, kena jamno jacing kan. Kita letak satu benda kat sini, ini rajahat, ini rajih, ini marjuh kerana dia ringan, dia terangkat. Okey, itu asalnya rajih, marjuh. Okey. Okey. Jadi kalau hujah lain, hujah saya sebut tadi. Satu, berhujah, ihtajja, kan? Ihtajja Musa ala Adam fahajjahu. Okey, fahajjahu ataupun fahajjahu. Nabi Musa berhujah terhadap Nabi Adam dan Nabi Adam mematahkan hujahnya. Okey, maknanya yang muktamad ialah kata-kata Nabi Adam berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan keluar daripada syurga kan? Kita, ayah elok-elok dalam syurga, kenapa dok keluar? Kenapa keluar dari syurga kan? Jadi Nabi Adam AS berhujah dengan qadar dalam masalah kesilapan yang dibuat itu, maka Nabi mengatakan fahajjahu, maknanya Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa. Mana hujah ada pada siapa? Hujah yang muktamad lah ada pada Nabi Adam. Hujah dia panggil apa? Hujah yang hujah debat adalah pada Nabi Musa, tapi hujah yang muktamad ada pada Nabi Adam. Okay? So kat sini maksud hujah ialah pandangan yang muktamad. Kalau kita tanya semua orang satu kelas, kita tanya, setuju tak kita buat begini? Setuju tak kita ubah tarikh daripada Ahad kepada hari Isnin? Semua senyap lah ke? Maknanya kita ambil pandangan kedua lah, hujah tapi dia bukan ijma'. Kan? Tapi ada pandangan mengatakan ijma'. Bila ijma' artinya hujah. Faham? Bila ijma' artinya muktamad. Bila muktamad tak semestinya ijma'. Okey. Dan ada yang mengatakan hujah pun tidak, muktamad ijma' pun tidak. Yang keempat, sekiranya mereka semua meninggal dunia tanpa mengingkari, ianya dikira ijma', kerana apabila mereka senyap sehingga meninggal dunia dalam keadaan berupaya mengingkari, ini merupakan dalil persetujuan mereka. Pendapat ini adalah yang terkuat mengikut Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Okey. Sebahagian kalau kata contoh lainlah dalam masalah perkahwinan. Kalau seorang mak ataupun ayah ni bertanya kepada anak dia yang masih lagi anak dara, kan, dia sebutlah Abu Fulan datang untuk meminang
Macam mana? Okey tak? Kan? Anak dara ni pun senyap, dia tak kata apa. Apa hukum dia? Setuju ke tak setuju? Setuju. Betul? Okey. Kalau janda pula, okey, ada orang datang meminang, kan? Apa dia? Dan dia senyap, dia tak kata apa-apa. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Setuju ke tak? Saya dah lupa dah, lama dah belajar ni. Janda senyap, dia kena dapat, kena kata ya. Kalau dia tak kata ya, dia senyap ya. Dia tak setuju. Ini jadi homework lah, dia tak ingat dah pun kan? Jadi homework. Tapi hadis mengatakan wa idnuha sumatuha, sumatuha, sukutuha. Ini adalah untuk al-bikr, al-ayyum tusta'mar, okey, wal bikru tusta'dhan, wa idnuha sumatuha. Okey, kalau yang janda ni dia dibincangkan urusan tu dengan dia. Bila bincang tu dia kena jawab lah. Jawab tu ingat syarat situ okey lah kan, syarat adalah. Tapi kalau perempuan ni yang anak dara ni, kalau dia mak dia tanya dia senyap kan, tu tanda dia setuju. Okey, kat sini huraiannya ialah kerana anak dara ni biasanya dia biasa pemalu lah kan. Yang janda ni tak malu lagi dah kan. Itu antaranya. Jadi kadang-kadang kalau dalam masalah ulama' ni cerita lain lah. Tapi kadang-kadang bila urusan tu diperluaskan kepada urusan biasa kan, seorang ustaz tanya, semua senyap, kata saya kira ini sebagai ijma' sukuti, ini sebagai persetujuan. Okey, jadi mungkin ada yang akan membantah lah, mengatakan kalau kami semua anak dara tak apalah, kan? Maksudnya kalau kami semua masih lagi tak kahwin tak apa, tapi yang ada anak 5 pun ada, anak 4 pun ada, tak boleh lagu tu kan. Okey, so secara umumnya kita boleh ambil pandangan yang keempat, tak ada masalah. Nak ambil yang lain pun tak ada hal juga. Okey, kerana perbincangan ni memang dah ada khilaf begitu pun. Ijma' sukuti secara umumnya dikira juga. Cuma dari suatu sudut satu sudut tu biasanya para ulama mereka akan bersuara. Okey, mereka akan bersuara. Kewajipan bagi dia untuk bersuara. Okey, paling tak sebelum dia mati. Sebab tu bagus juga pandangan yang keempat ni, saya rasa saya agak setuju jugalah. Okay, tapi kadang-kadang kita kena ingat, ada masa-masa ulama' pun jadi takut. Betul tak? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ardah, dia kata 2 tahun dia nak tanya kepada Omar tentang satu masalah, Omar bin Al-Khattab. Sedangkan Omar tak bunuh orang pun. Kenapa saya sebut tak bunuh orang? Kerana ada pemimpin yang bunuh orang. Jadi bila ada pemimpin bunuh orang, ulama' pun jadi kecut lah. Jadi itu benda biasa jugalah, kalau ada ulama' yang takut dibunuh oleh pemimpin. Omar tak bunuh orang yang cerita kan. Omar adil, tak bunuh orang, cuma dia agak tegas. Okey, dia kalau dia akan buat pun dia akan pukul sikit lah. Tapi pukul, Omar idza qala asma' wa idza daraba auja' kan. Pepatah Arab mengatakan Omar kalau bercakap, ni tak payah semua ni. Dia kalau bercakap, orang akan dengar, dia akan mendengarkan percakapannya. Dan kalau dia pukul, dia akan menyakitkan orang yang dipukul. Kita ni kadang-kadang kita pukul, tak ada kesan kan. Ya, tak? Kalau kita cakap lagi orang tak dengar. Ya, tak dengar pasal suara kita tak kuat, bukan pasal kita ni tak ada tu. Sebab tu satu kehebatan yang Nabi SAW berikan ialah kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Kata-kata benar di sisi pemerintah yang zalim, yang jair. Okey, dan antara syahid yang hebat ialah yang mati syahid dibunuh oleh pemerintah yang zalim semasa memberi penjelasan. Okey, ada soalan kat sini? Berbicara tentang ijma', okey, saya rasa mungkin ada di antara kita kan dia akan ijma' ni aku pun setuju, aku pun tak setuju kan. Okay? So kena ingat elok-elok mujtahid. Letaklah bol ke apa ke dekat perkataan mujtahid. Okay? Dan mujtahid ni besar lah, hafal Quran, hafal hadis,
Okey, dah baca kitab, maknanya secara umumnya tentang ilmu yang ada dalam Islam tu dia dah tahu dah. Khususnya ilmu syariat, maknanya hukum hakam. Dia dah khatam sekali ataupun 2 kali ke dalam daripada solat sampai kepada biasanya jihad kot kan, perbincangan taharah sampailah perbincangan jihad. Dah habis semua tu, mujtahid bolehlah dia nak mendakwa mujtahid. Tapi kalau masuk taharah, masuk solat, ponteng gelas. Masuk solat sikit, zakat, ponteng gelas. Masuk lepas zakat sikit, masuk apa, haji, entah ke mana hilang kan. Jadi itu kalau dia macam hebat sangat dalam Facebook tu lah, biasanya kan. Okey, hebat sangat macam ni, kata tak patutlah kan. Okey, ada soalan kat sini? Doktor, ada tak senarai, ada tak buku yang ada senaraikan ulama-ulama yang dikelar mujtahid dalam sepanjang sejarah Islam? Mungkin senang untuk kita refer lah ulama-ulama. Tak pasti ulama yang mujtahid. Cari mana Nawawi. Ada ke kitab nama ijtihad? Ada? Siapa sekarang? Saya tak ustaz. Ibnul Munzir. Tajuk dia apa? Al-Ijma'. Wallahu a'lam. Mungkin itu. Ada. Ada soalan lain? Bagi soalan yang saya ingat lah, jangan bagi soalan yang saya tak ingat. Tak ada, teruskan. Al-Qiyas. Dari sudut bahasa Arab, Al-Qiyas ialah anggaran atau penyamaan. Okay, anggaran. Kita menganggarkan sesuatu, namanya qiyas. Okay, menyamakan sesuatu dengan sesuatu, juga qiyas. Okay. Dari sudut istilah, Al-Qiyas ialah menyamakan cabang dengan asal dalam hukum berdasarkan sebab yang merangkumi kedua-duanya. Okey, tak apa, saya uraikan. Maksud cabang, perkara yang dikiaskan. Maksud asal ialah yang dikiaskan kepadanya. Baca dulu tak apa. Maksud hukum ialah wajib, haram, sah, fasad dan lain-lain yang ditentukan oleh agama. Maksud sebab ialah perkara yang menjadi punca bagi hukum sesuatu asal. Siapa yang boleh faham ni, saya bagi hadiah kat sini lah. Tapi tak apalah, tak harap. Dah tak yang buku Okey, kita ada apa? Kita ada tak al-asl kan? Lagi? Al-fara'. Lagi? Al-hukum. Kemudian al-illah. Okey, asal saya terjemahkan kepada asal juga. Fara' ialah saya terjemahkan kepada cabang. Hukum saya terjemahkan kepada hukum-hukum lah kan. Okey, illah saya terjemahkan kepada sebab ataupun punca hukum lah, punca hukum. Okey, kita bagi contoh. Dengan contoh senang kan, insya-Allah. Okey, al-asal ialah arak. Okey, ini biar dulu Okey, hukum dia, hukum arak ialah haram. Apa sebab dia? Memabukkan. Okey, ada tak benda lain yang memabukkan yang tak ada zaman Nabi? Baca elok dadah ni, dadah. Okey, jangan baca macam menteri seorang tu. Okey, boleh? Okey, dadah ada tak zaman Nabi? Dadah tak ada. Apa lagi yang mungkin juga kalau di Yaman tu ada satu benda nama dia qat. Okey, qat ni dia satu benda yang takhzin, kita letak bawah apa dia panggil, antara bibir tu, kita hisap sikit-sikit, dia jadi tinggi lah kan. Itu kan, nak baca buku ni satu hari bukan sejam pun boleh habis. Biasa dia orang akan guna untuk ulang kaji. Periksa dia makan sikit. Okay, kalau nak angkat, lepas tu orang Yaman dia boleh angkat barang macam-macam kan, berat-berat. Okey, nampak tak? Benda ni kena ada 4 rukun. Ini 4 rukun
rukun qiyas. Okey. Kena ada asal, kena ada cabang dia, kena ada hukum, dan kena ada illah yang sama di antara ini dan ini. Illatul hukum dengan illatul fara' tu dia kena samalah. Selesai dah masalah qiyas. Okey. Ini je lah, tak ada. Qiyas itu je. Cabang, asal, menyamakan cabang dengan asal. Okey. Kita menyamakan, okey. Ni cabang ni kita samakan dengan yang ini. Sama dengan ini dalam apa? Dalam hukum dia. Kenapa? Kerana ni. Kerana sebab dia. Kan satu, yang ni. Dua proses itu senang ya. Tiga proses ni ada, selesai. Kita samakan dadah dengan arak dalam hukum. Kerana ada punca hukum yang sama. Okey. Okey, dengan itu okey. Empat perkara ini kita baca dulu lepas tu baru dengan itu tadi saya sambung. Empat perkara ini adalah merupakan rukun-rukun al-qiyas. Al-qiyas, persamaan, adalah salah satu dalil-dalil yang terpancar daripada ataupun bersumberkan hukum-hukum syarak. Ianya telah disahkan sebagai dalil syarak oleh Al-Quran, As-Sunnah dan kata-kata sahabat. So kita akan tengok kat sini apakah dalil yang mengatakan qiyas itu hujjah, mu'tamad, okay, dalam sebagai dalil agama. Sebagai dalil agama, okay? Okey. Tapi ini yang saya tulis kat depan ni secara ringkas yang ni. Tapi belakang nanti ada syarat-syarat lah kan. Okey. Tapi secara ringkas dia mudah je. Okay, contohnya kalau orang kata, ustaz, apa hukum sekian-sekian? Apa hukum bayi tabung uji? Cuba tengok dalam sudut qiyas hukum dia apa? Kalau tu bapak dia dan doktor tu doktor Muslim. Halal kalau menurut Al-Albani lah. Halal kalau yang melakukan itu doktor yang kalau sperma tu sperma apa? Suami dia. Yang melakukan itu doktor Muslim. Yang melakukan apa dia panggil tu? Persenyawaan tu adalah doktor Muslim yang dia kata tak boleh Muslim yang fasik, tak boleh. Kan? Muslim yang kadzab tak boleh juga. Dia seorang Muslim yang mu'taman, yang yang penuh amanah ataupun amin. Okey, bahkan Syekh Albani dia tambah satu lagi, doktor tu ialah suami dia sendiri. Okey, mana dia amanah dan suami dia sendiri yang buat. Tapi kalau orang lain dia tak, Syekh Albani kata tetap tak kena juga, pasal tak boleh nak pastikan. Dia tak boleh nak pastikan, faham tak? Dia kata orang tu amanah, tapi mana tu orang tu tersilap ke berbubuh sperma orang lain ke? Tengok anak dia buat lain macam ni kan. Baru you bagi hari apa? Saya ambil hari yang sebelum tu punya. Tersilap. Okay? Tapi kalau dia sendiri dia tahulah. Okay? Tapi sebagian ulama mengatakan cukup Muslim yang tabib tu ataupun doktor yang Muslim dan amin yang amanah. Okay? Kerana kita dah dengar banyaklah orang yang mencampur-campurkan benda tu. Mencampur-campurkan benda tu atas dasar orang anak. Okay? Ada hukum lain lagi? Hukum yang tak kontroversi lah begini. Kontroversi yang apa lagi? Bayi tabung uji lagi apa? Zaman sekarang yang tak ada zaman dulu. Isteri 4 apa? ASB dengan lain dengar. Kan? ASB. Apa hukum dia? Apa kalau nak kiaskan dia masuk ke mana? ASB saya sendiri pun tak faham sangat kan. Saya kira kalau ada Board of Syariah tu okey lah kot kan. Kalau tak ada tak usah pergi. Ada dah sekarang? Tak ada lagi. Tunggu sampai ada lah. Tapi benda-benda itu contoh saya bagilah. Banyak lagi contoh. Kalau dia tak ada zaman Nabi, Arab ada zaman Nabi kan, dadah ada tak? Tak ada pula hadis kan seorang tu dia pergi, dia rasa hai semacam, tak ada kan. Dia mabuk ataupun tak mabuk. Dia tak ada makan satu benda yang menyebabkan tak ada. Okay?
So dadah tu zaman kita ada. Okay, hisap gam. Tak zaman Nabi orang hisap gam ada. Orang Quraisy hisap gam. Tak ada kan? Kan? Tapi kat Malaysia ada hisap gam. Apa hukum tu? Letak kat sini. Kenapa hisap gam tak boleh? Mabuk. Bahkan kat sini di samping mabuk tu ialah menghilangkan akal. Okey, menghilangkan akal. Okey. Rokok macam mana? Rokok dia haram kerana apa? Memudaratkan kesihatan. Dia masuk dia kalau dia dari sudut apa dia haram tu? Adakah dengan qiyas ataupun dengan apa? Qiyas terhadap apa? Apa asal dia? Macam mana? Yang saya faham antaranya ada ayat Al-Quran yang mengatakan wa yuharrimu alaihimul khaba'ith yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi Isa mengatakan akan datang seorang nabi yang menghalalkan perkara yang baik kepada kamu semua dan mengharamkan perkara yang khabith. Okay, jadi perbincangan ulama yang mengatakan rokok tu haram ialah kerana khabith. Saya tak rasa benda tu masuk dalam qiyas kot. Saya tak masuk dalam qiyas. Nak kata mabuk, saya rokok tak mabuk kan? Betul tak? Dia batuk je, dia tak mabuk. Okey. Okey. Terus dalil daripada Al-Quran, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Asy-Syura ayat 17. Al-mizan ialah pertimbangan. Okey. Jadi al-mizan, neraca, ialah apa yang digunakan untuk menimbang perkara-perkara dan untuk dibuat ukuran di antaranya. Okay, so kita antara yang diberikan kepada kita ialah akal. Jadi akal ini diarahkan untuk menilai, menimbang antara satu perkara dengan satu perkara yang lain. Okay, khususnya pada benda-benda yang baru, kita kena buat apa? Kita kena tengok ini nak letak hukum macam mana ni, kategori dekat mana. Lepas dikategoriskan, barulah dikeluarkan hukum. Okey, macam kita sebut sebelum ni kan, katalah satu contoh. Saya rasa dah bincang contoh ni dulu. Orang yang merampas satu masjid, satu rumah. Okey, merampas satu rumah, kemudian bila sampai waktu solat dia sembahyang kat rumah tu. Sah ataupun tidak sembahyang dia? Sah ke tidak? Okey, bukankah haram dia merampas? Bukankah rumah tu haram ke atas dia? Solat di tempat yang haram boleh ke? Kenapa? Sebab dia bukan syarat pada sah solat ni. Kerana kita jangan campur kan. Kalau tengok syarat sah solat, dia tak ada apa dia tempat itu mesti tak ada najis lah. Jadi dia tak sembahyang dekat tandas tu, dia sembahyang kat luar yang tempat bersih. So sah dah tu. Tapi tak pula dinyatakan tempat yang bukan dirampas, tak ada. So itu adalah benda yang luar. So benda-benda luar jangan dikaitkan masuk sekali dalam nak mengeluarkan hukum. Okey. So itu semua merupakan al-mizan, kesan daripada al-mizan. Okey, neraca timbangan yang perlu dibuat oleh akal manusia. Kemudian kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, Al-Anbiya 104. Sebagaimana kami telah memulakan penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Ini sendiri merupakan qiyas, seperti. Jadi kalau orang tanya macam mana Allah nak hidupkan semula, kita kata seperti Allah hidupkan pada kali yang pertama. Bahkan dari sudut logik, nak buat semula dengan nak buat kali pertama, mana yang susah? Nak buat kali yang pertama kan lagi susah kan? Okey, kemudian wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mautiha kadzalika an-nusyur. Nampak? Kadzalika an-nusyur, demikianlah kebangkitan. Demikianlah kebangkitan, nak menunjukkan qiyas, seperti itulah. So seperti itulah, qiyas adalah persamaan. Ini seperti ini. Okey? Allah Ta'ala menyamakan antara pembangkitan makhluk dengan permulaan penciptaannya, dan menyamakan antara penghidupan semula mayat-mayat dengan penghidupan bumi. Inilah yang dinamakan sebagai al-qiyas dari sudut maksud yang pertama, iaitu menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Okey. Dalil daripada as-sunnah pula. Okey. Seorang wanita bertanya tentang puasa untuk ibunya selepas ibunya wafat. Nabi berkata, ara'aiti law kana ala ummiki dainun
faqadaitihi akana yuaddi dhaliki anha? Qalat na'am. Qala fasumi an ummik. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Apa pandangan kamu sekiranya ibu kamu mempunyai hutang, adakah bayaran kamu akan melangsaikannya? Okey, jawabnya ya. Sabda Nabi, maka puasalah bagi pihak ibumu. Okey. Cuma kat sini ada perbincangan yang detail sedikit. Secara umumnya itu, tapi detail sedikit. Puasa jenis apa kat sini? Alhamdulillah. Sama ada puasa wajib yang ditinggalkan ataupun puasa yang dinazarkan. Okay? Kalau yang mazhab Ahmad mengatakan, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan puasa nazar sahaja. Mazhab lain mengatakan apa sahaja puasa yang wajib. Macam puasa Ramadan dia tinggalkan, dalam keadaan dia wajib, maka kena gantikan untuk dia. Okay. Tapi yang pentingnya itu bukan perbincangan kita. Perbincangan kita ialah ara'aiti law kana. Ini semua nak adakah wujud persamaan dua ni? Kata ada. Kalau begitu boleh lah. Okey. Kadang-kadang orang tanya saya kan, Ustaz, saya terpaksa buat, Ustaz, apa hukum dia? Kan? Saya terpaksa buat. Terpaksa tak apa. Tak apa, Ustaz, terpaksa. Terpaksa, cakap terpaksa tadi kan. Kalau suka rela lain. Betul tak? Jawapan dah ada pada soalan dia. Betul tak? Jawapan dah ada pada soalan dia. Kata soalan ni tak tanya, tak apa, dah terpaksa. Buatlah, tapi buat dalam keadaan terpaksa. Jangan dah terpaksa buat dalam keadaan bangga, tak boleh. Kan? Terpaksa tapi buat dalam keadaan bangga, tak boleh. Terpaksa ada cara dia. Ya. Okey. Kemudian seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, wulidali ghulamun aswad." Faqala, "Hal laka min ibil?" Qala, "Na'am." Qala, "Ma alwanuha?" Qala, humrun." Qala, "Hal fiha min awraq?" Qala, "Na'am." Qala, "Fa anna dhalik?" Qala, "La'allahu naza'ahu 'irqun." Qala, "Fa la'alla ibnaka hadha naza'ah." Okey, wahai Rasulullah, aku telah dikurniakan seorang anak hitam. Anak tu keluar hitam. Baginda berkata, "Adakah kamu memiliki unta?" Dia tak jawab terus, Nabi tak jawab terus. Kan? Nabi kata, "Ada unta tak?" "Ada." "Ada tak unta? Apa warna unta tu?" "Warna unta tu kemerahan." "Ada tak yang kelabu sikit?" "Ada juga." Kan? So, macam mana boleh jadi gitu? Kata itu dia punya keturunan lah, dia punya genetik dia macam tu kan. Genetik moyang dia macam tu kan. Keluar dari seorang macam tu, seekor macam tu. Nabi berkata, jadi kemungkinan warna anakmu ini adalah dalam genetik keluar keturunanmu yang terdahulu. Okey? Kan? Ya, so ini nak menunjukkan bagaimana Nabi mengkiaskan ataupun menyamakan. Inilah namanya qiyas. Okay. So banyak lagi contoh-contoh dalil Al-Quran, hadis merupakan dalil untuk qiyas, kerana menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Okay, so tak ada masalah dari sudut qiyas ni. Ada orang yang kata qiyas tak boleh terima kan, tapi kita kata tak ada masalah yang tu. Dalil daripada kata-kata sahabat antaranya ialah satu riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, menulis kepada Abu Musa Al-Asy'ari berkenaan dengan penghukuman, cara nak mengeluarkan sesuatu hukum. Katanya, kemudian pentingkanlah kefahaman dan penghayatan terhadap masalah yang sampai kepadamu yang tidak terdapat hukumnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Lalu hendaklah kamu kiaskan, pertimbangkan perkara-perkara itu, dan hendaklah kamu ketahui perkara-perkara yang seakan-akan sama. Okey. Lalu hendaklah kamu cenderung menurut pandangan kamu kepada yang paling disukai oleh Allah Ta'ala dan merupakan yang terdekat kepada kebenaran. Ini terjemahan dia lah kan. Okay? So ini memang satu benda yang dipanggil apa? Muta'araf alaihi 'inda as-sahabah, yang diketahui oleh para sahabat. Kan? Qiyas tu memang dipraktikkan dan diajarkan oleh Nabi SAW, dan mereka faham kalau tak ada caranya qiyas. Okey. Macam juga orang Majusi. Orang Majusi macam mana? Apa hukum dia? Kalau ditangkap, perlukah bayar jizyah? Majusi tahu kan? Sembah api ke sembah cahaya? Tak apalah. Bila zaman Omar kalau tak silap, Majus daripada Hajar. Okay? Jadi bila dibincangkan, mereka sepakat mengatakan sunnu fihim ataupun sunnu fihim sunnata ahli kitab. Buatlah seperti urusan dengan ahli kitab. Okey, walaupun tak ada, benda itu tak ada, tak berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi bila berlaku benda tu, mereka akan berkumpul, bincang dan membuat antaranya membuat proses ijtihad melalui qiyas. Dan dengan itu keluarnya istinbat. Maknanya penghasilan hukum. Okey? So benda tu dia bukannya macam dia panggil apa? Kadang-kadang kita baling apa kan. Bukan gitu, bukannya letak banyak-banyak pilih satu. Oh haram. Macam itu dia kena tengok apa yang sama, apa yang tak sama, kategori tu, kategori mana ni masuk mana masuk. Okey, kat sini kalau gitu apa hukum dia? Okey. Satu lagi yang saya teringat kat sini ialah orang yang bunuh binatang di masjid, di tanah haram, dia kena buat apa? Binatang bukan binatang ternakan, binatang satu lagi tu, binatang liar kan. Okey, yang tidak diternak lah. Kalau kita ternak ayam, kita nak bunuh dia tak apa, sembelih dia lah kan, tak ada masalah. Tapi kalau ayam liar masuk kan, kita nak tangkap dia boleh tak? Tangkap pun dah tak boleh, apatah lagi nak sembelih dia. Kalau kita memang bela dhab tak apa, tapi kalau kita tangkap dhab yang masuk tanah haram, kita sembelih dia, okey, tak boleh, hukum dia tak boleh, haram. Okey. Jadi satu ketika, satu kisah ni, Umar bin Al-Khattab sendiri dia nampak ular ke apa kan, dia gerakkan ular tu jalan makan seekor apa, burung merpati. Okey. Jadi dalam ayat Al-Quran ada sebutkan tentang fajaza'u mithlama yahkumu bihi dzawa adlin minkum. Sekejap Omar pun merujuk kepada, bila tengok kan, maknanya dia menyebabkan benda tu bergerak dan binatang tu bergerak dan tangkap. Maknanya dia merasakan dia lah yang penyebab kepada kematian sang burung ni. Okey. Okey, tengok surah Al-Maidah ayat yang ke-95. La ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dzawa 'adlin minkum hadiyan balighal ka'bati aw kafaratu ta'amin aw kafaratun ta'amu masakin aw 'adlu dzalika siyaman liyadhuqa wabala amri. Tak apa, kita ringkaskan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya. Okey, jadi saya baca kisah tu, ataupun ustaz ajar, tak ingatlah, lupalah. Bila Umar radhiyallahu anhu ardah jumpa dengan para ulama yang nak keluarkan hukum tu, mereka mengatakan kena sembelih seekor apa? Merpati. Maknanya mati kan, dibunuh sebabkan dia kena sembelih seekor, dia kata kambing. Itu besarnya merpati dengan kambing pada saya lah kan, tapi kita tak macam dia kan. Maknanya ulama dah tentukan begitu. So kadang-kadang dia bukan atas logik kita tau. Dia bukannya macam apa, matematik. Kira kilo merpati itu 2 kilo kan, agaknya 2 kilo. Ayam pun ayam yang 2 kilo, ayam kampung. Macam tu kan. Ayam bandar tak boleh. Ayam bandar pula ada, ayam daging tak boleh kan. Ayam kampung boleh, pasal dia 2 kilo 2 kilo. Bukan yang tu, tapi dia lebih pada tu. Macam mana tak tahu, saya tak kaji lebih mendalam lah tentang benda tu. Tapi dia ada perkiraan yang tersendiri. Okey. Ini yang disebutkan oleh Umar kepada Abu Musa al-Asy'ari. Nak kira tu ada kiraan dia. Nak letak kategori tu kategori mana? Contohnya orang yang ghaibubah ataupun yang koma, dia kategori apa? Orang yang koma 1 bulan, perlu tak dia qada solat dia? Perlu ke tak perlu? Kenapa kata tak perlu? Orang yang koma dia kias kepada hilang akal ke kias kepada orang tidur? Tidur kena ganti balik lah. Itulah, tak tahu kita kena kategori tu kena letak pada dia tidur ke hilang akal? Hilang akal. Koma hilang akal, bukan tidur. Boleh bangun nanti dia ingat. Yalah. Koma bangun tak ingat? Tak apalah, saya ceritakan benda tu. Saya tak merajihkan, mentarjihkan apa-apa. Tapi nak cerita, kadang-kadang khilaf berlaku kat situ. Ada sebahagian mengatakan ini qiyas kepada kepada orang yang
hilang akal, maka tak perlu qada. Ini pula kias kepada orang yang tidur, maka qada lah sebulan tu. Okey, tapi lepas tu nak cari tarjih cerita lain. Tapi itu cara dia, nak kategori itu terlebih dahulu. Okey. Baik. Selesai. Ibnu Qayyim telah berkata ini merupakan satu utusan agung yang telah diterima pakai oleh para ulama. Satu maknanya kenyataan yang diterima oleh ulama-ulama Islam. Al-Muzani pula rahimahullah telah berkata, menyatakan bahawa para al-fuqaha, para faqih dari zaman para sahabat sehinggalah ke zamannya telah berijma' bahawa perkara yang menyerupai kebenaran adalah kebenaran dan perkara yang menyerupai kebatilan adalah kebatilan. Mereka juga telah mengguna pakai al-qiyas untuk fiqh dalam semua hukum. Tapi kena ingat, yang nak menentukannya ulama' bukan kita. Okay? Nak menentukan ulama' dan bukan kita. Saya teringat satu contoh tentang mimpi lah. Ini satu contoh ni yang saya ingatnya kan. Dalam hadis Nabi banyak lah, tapi contoh Sa'id bin Al-Musayyib ataupun Al-Musayyab rahimahullah, dia hubungan dia dengan pemerintah agak tak baik sikit lah kan. Ada pandangan dia yang pemerintah tak terima, dan pemerintah pun tak suka dia pun, dia saya tak tahulah, tapi pemerintah memang tak apa favor dia lah. Tapi pemerintah ni, dia nampak mimpi satu hari. Dia kata apa? Dia panggil orang suruhan dia datang sini sekejap, jumpa dengan Sa'id, tanya dia tentang mimpi aku ni, tapi jangan sebut aku. Kenapa jangan sebut aku? Takut nanti dia aku nak kenapa jangan sebut nama aku? Kerana mimpi ni kalau dihuraikan, ditakwilkan, dia akan apa? Dia akan berlaku kalau takwilan tu betul, ataupun kalau tafsir tu betul, huraian tu betul. Okey? Faham okey. Jadi kadang-kadang satu-satu mimpi tu kita boleh hurai dengan banyak huraian. Huraian positif dengan yang negatif lah. Okey. Tak apalah, dia kata dia mimpi kan. Beritahu dekat Sa'id nanti bahawa aku ni, engkau cakap kat dia bahawa engkau nampak dalam mimpi kamu telah pergi ke kan, bahawa saya telah pergi ke tempat Nabi semayang dan kencing kat situ. Dia mimpi macam tu. Jadi dia risau. Saya tak ada ilmu kan. Kita pun kalau mimpi gitu, lepas ni tak nak tidur lah kot, takut kan. Takut tak? Risau, apa ni kan. Jadi dia pun hantar kawan tu. Bila hantar tengok bila dia hantar, kawan ni pun tanyalah, wahai imam kan, saya mimpi macam ni. Imam tu tengok dia, bukan kau yang mimpi ni. Imam tu bercakap gitu. Tak betul, saya yang mimpi, betul. Tak, bukan kau yang mimpi. Okay? Beritahu aku siapa yang mimpi, aku ceritakan kau. Tak, saya. Dia takut dia kan. Katakan dia cakap khalifah kan, kena dia nanti kan, balik nanti. Tak, kau beritahu aku siapa. Kata aku tak ceritakan kau. Susah juga kalau balik tak ada berita kan. Akhirnya tak apalah, yang nampak mimpi ni ialah khalifah. Kata kalau khalifah betul, okay, beritahu kat khalifah tu kan, Amir Mukminin, bahawa anak dia akan jadi pemerintah selepas dia. Okay, jadi kenapa dia kata bukan kau? Pasal mimpi ni adalah berkenaan dengan zuriat. Dan bila zuriat tu keluar di tempat Nabi sembahyang, dia ada dua lah, sama dia jadi pemerintah atau antaranya ialah menjadi pemerintah. Jadi muka kau ni, anak kau tak pernah sabar jadi pemerintah kan. Jadi mesti orang lain lah cerita pada aku. Kan? Jadi satu lagi Imam Sa'id bin Al-Musayyab, dia cerita walaupun dia tak setuju dengan kawan tu banyak benda, tapi dia cerita yang betul kan, bahawa dalam kes ni anak dia nanti akan jadi khalifah selepas dia. Okay? So kita jangan fikir benda tu ikut kita. Saya kadang-kadang saya nampak banyak di kalangan kita, bila nak baca hadis tu dia faham ikut dia kan, faham hadis tu ikut keadaan dia dekat KL ni. Tak boleh. Kena ikut keadaan zaman Nabi dulu macam mana. Okey. So jangan fikir zaman kita, zaman Nabi tu macam mana, faham ikut yang tu, barulah cuba untuk adaptasikan ke zaman kita. Bukannya daripada sini cuba adaptasikan zaman Nabi, tak boleh. Okey. Okey, baik.
Itu saya sebutkan perkara itu kerana para fuqaha, okey, mereka, so maknanya para ulama bila sebut ulama fuqaha kan, kita jangan pula saya salah seorang daripada fuqaha, saya salah seorang daripada ulama. Senang-senang kita buat nama kita kat situ. Okey, saya salah seorang daripada periwayat hadis ini. Dhaif hadis tu jadi kan. Okey. Syarat-syarat al-qiyas dalam pukul 12.30, sama ada nak berhenti sini ataupun saya rasa berhenti sini lah, pasal ni perbincangan agak panjang. Kalau ada soalan silakan. Kita nak tanya, kalau contoh ulama dia menukil ijma', kata ijma' sekian-sekian kan, dia nak kata ijma' sahabat ke ataupun ijma' ulama zaman sampai zaman dia? Tengok apa yang tu lah. Tengok apa huraian dia lah. Kadang-kadang dia kata para ulama telah berijma' kan, ajma'al qaum, ajma'at sahabah, macam-macam lah. Cuma kena tengok lah kan. Ada setengah di kalangan para ulama yang apa dia, bila senang sangat keluarkan kata ijma' tu, jadi dakwaan ijma' dia dipertikaikan. Jadi kadang-kadang kena check balik lah. Kita tengok ulama yang cakap ijma' tu adalah mujtahid lah maksudnya. Dia kena mujtahid. Okey, tapi kadang-kadang kita baca dalam setengah kitab kan, okey, perkara ini ijma' sekian-sekian, kecuali kan, di ijma' kecuali dia. Kalau ada kecuali, tak nama ijma'. Jadi perkataan ijma' di sisi alim itu ialah majoriti, bukannya ijma'. So kadang-kadang perkataan tu pun dia membawa penggunaan dia lain sikit berdasarkan pada orang-orang tertentu. Okay? Macam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia kata ada satu masalah, sekiranya boleh untuk saya mengatakan, sekiranya boleh untuk saya mengatakan tidak ada orang khilaf dalam masalah ini, saya akan mengatakan begitu. Maknanya dia faham ialah dalam masalah ini tak ada orang khilaf. Tapi dia mungkin tak sampai tahap nak mengatakan ini ijma'. Kadang-kadang tahap warak tu pun kena perhatikan juga. Ada setengah ulama dia tak nak cakap hadis itu dhaif, itu palsu, dia tak nak cakap kazzab, tak ada. Dia akan kata fihi nazar. Dia ni ada, berhati-hatilah dengan dia. Itu maknanya kan, sakatu anu. Kan? Imam Al-Bukhari antara yang bila nak mengeluarkan lafaz jarah dan lafaz jarah khususnya, bila nak kritik orang, dia tak kata dia ni penipu, dunia apa, tak. Dia akan guna perkataan apa dia, macam tadilah lebih kurang sakatu anhu, ataupun orang mendiamkan urusan dia. Mendiamkan urusannya maksudnya dhaif. Ya. Kadang-kadang ada setengah orang dia tak guna perkataan yalah kazzab, wadda', pemalsu hadis, dan kazzab sebagainya, tak. Dia kata dia ini tidak boleh, dia ini berada di depan adil. Dia guna pepatah ataupun perumpamaan. Huwa baina yaday adil. Dia berada di depan adil. Adil itu nama orang. Tapi bila orang dengar, oh dia berada di depan keadilan. Orang terjemah adil kepada keadilan. Adil tadi kan. Okey, tak dia tak. Adil ni nama orang yang merupakan tukang pancung di satu zaman lah. Jadi kalau orang tu, kalau pemerintah tu kata bawa dia kepada adil, maksudnya pancunglah dia. Maknanya dia ni halik, dia ni binasa. Binasa dalam hadis artinya tak boleh terima hadis dia. Macam itulah, kadang-kadang kita kena perhatikan elok-elok benda tu. Ada setengah ulama pula macam Imam Ahmad mengatakan rahimahullah, Imam Ahmad kata silap, man idda'al ijma' faqad kadzab. Siapa yang mendakwa ijma', dia menipu. Macam mana dia nak mendakwa ijma'? Dia dah jumpa semua orang ke? Itu huraian dia. Adakah dia telah jumpa semua ulama yang mujtahid, mengambil pandangan mereka semua sekali? Okey. Di zaman yang ulama ada kat Madinah aja okeylah kan. Tapi lepas tu dah pecah ke Mekah, pecah ke Basrah, pecah ke Kufah, pecah ke mana lagi ya? Jayhun wa Shayhun kan. Mana kat mana benda tu? Dekat kawasan Bukhara dan sebagainya kan, Farsi dan sebagainya. Kemudian pecah ke Andalusia. Macam mana nak ambil itu? Bukan ada WhatsApp ataupun dia panggil apa tu? Telegram apa? Ulama mujtahid apa dia, dunia akhir zaman kan. Namanya sekarang ni kan.
tahun 2014 ada ulama apa, Telegram tahu Telegram kan, yang 200 orang boleh masuk. WhatsApp berapa orang? WhatsApp 20 kan? 50. Telegram ni 200 orang. Kalau kita buat yang tu kan, kita okey, apa hukum ini? Semua kata haram. Siapa kata halal? Tak ada. Okey, ijma'. Tak apalah, tapi nak pergi sana, semua nak nampak tak? Jadi sebab tu dia keluar ijma' ahli Khurasan kan, ijma' macam tadi lah, ahli Madinah, ahli Iraq. Okey, so pada mereka itu ijma'. Jadi mereka dah kumpul semua. Ataupun paling kurang sekarang ni dia ada ijma' ulama' dalam apa namanya lah, al-majma' al-fiqhi kan, himpunan ulama' fiqh yang biasanya akan berlangsung tiap-tiap tahun di Jeddah, Riyadh kan. Okay? Bukan orang Arab Saudi sahaja, seluruh dunia Islam dikumpul, dia minta hantar wakil ke situ. Tapi seorang profesor di UiA dia kata masalah juga kan, pasal adakah setiap negara menghantar yang paling baik? Yang kadang dia hantar yang bahasa Arab pun tak tentu lagi. Dia hantar atas nama level kan. Level dia kat situ ialah dia mufti ke apa ke. So dia lah dia hantar. Sedangkan bahasa Arab masalah, apa semua masalah kan. Tapi itulah maknanya benda tu kadang-kadang itu antara usaha untuk nak mengumpulkan. Jadi kita boleh kata ijma' majma' fiqhi. Boleh lah gitu. Ijma' kuliah syariah UM. Okey, tak apa. Ijma' mana lagi? Pusat Islam, tak apa. Ataupun ijma' PUM, Persatuan Ulama Malaysia dan sebagainya. Itu boleh lagi lah. Tapi kan nak kata ijma' satu dunia mengatakan benda ni sekian-sekian, agak susah. Okey. Cukup kat situ. Kalau ada soalan lain ya. Maksudnya memang susah lah seorang ulama' tu nak tetapkan ijma' atau tak. Seorang ulama' nak tetapkan ijma', pada saya tak susah. Pasal dia bukan macam kita zaman sekarang ni. Kita nak tulis satu buku pun, nak terjemah pun agak susah kan. Zaman dulu tak, macam Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wafat pada umur yang muda. Berapa umur dia? Dekat tak sampai 40-45 gitulah, dah wafat dah. Tapi buku dia berlambak-lambak, betul kan? Al-Imam Ibn Taymiyah antara asar dengan Maghrib kot, dia tulis Al-Aqidah Al-Wasitiyah kan. Semua daripada otak dia. Kita nak cari lagi, nak pusing lagi tengok. iPhone ni habis bateri, tak keluar ayat tu. Tunggu ayat kan. Nampak tak? Okey. Sebab tu dia kadang-kadang benda tu Syekh Bakar Abu Zaid, dia pernah rahimahullah, dia pernah kritik salah seorang ulama India rasanya kan, kerana membawa dalam penulisan dia bawa ayat Quran yang tak betul. Dia kritik habis-habisan. Tapi kawan tu balas jawab Rasulullah. Dia kata saya menulis itu dalam keadaan saya musafir, saya tersilap kan. Tapi dia dibawa juga lah. Tapi dia tetap kritik benda tu. Silap tak silap tu cerita lain, tak boleh buat ini. Okay. So dalam kadang-kadang kita rasa pelik lah, kita rasa ajaib dengan cara para ulama kita mengistihdar, dia panggil istihdar al-ayat, mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan. Macam contoh Hafiz Al-Hakami, saya terjemahkan buku dia tapi tak print lagi lah. Dia ada kitab Ma'arijul Qabul, 3 jilid tentang akidah. Okay. Dia sekat satu benda dia buat Quran, ayat Quran, bahawa Allah dengan hadis Nabi semua. Okay, ayat Quran, hadis Nabi. Zaman tu dia bukan zaman ada Mu'jam Mufahras Al-Fadhil Hadis. Apa dia Mu'jam kamus apa hadis ni, tak ada. Zaman tu semuanya hafal dan tulis, Okay, buku-buku banyak pun tak berapa ada sangat lah. Macam Syekh Al-Albani kan. Okay, dia bukan zaman yang ada kertas banyak ni. Boleh beli berapa tu? Pack tu kan. Banyak nota, buku nota dan sebagainya, tak ada. Dia tulis pada buku sok gabar. Tapi bila dia buat benda tu masuk kan. Kita copy and paste, tak masuk lah. Dia masuk pada Facebook kita, dia tak masuk, dia tak lalu sini kan. Okay, kalau Al-Albani rahimahullah sebagai contoh saja kan, dia buat benda tu, jadi benda tu dia hafal. Dia nak cari satu hadis, satu library dia tengok balik semula. Nak cari satu hadis. Kita tak nak cari satu hadis, kita tekan yang ni, tak hafal lah.
Ni nak cari satu hadis kena tengok. Buka sini ke baca tak ada hadis ni. Tak ada habis buku tak ada. Ni tak ada. Buka ni pula. Tak ada. Buka. Oh kat sini hadisnya. Okey. Faham tak? So, itu menyebabkan mereka senang. Benda tu senang pada mereka. Okey, hafalan kuat, tak ada gangguan-gangguan. Okey. Jadi untuk mereka mengetahui, ingat benda tu tak ada masalah. Jadi sebab tu saya sebut tadi, kita cuba memahami benda tu ikut situasi mereka. Kan, Al-Imam Al-Bukhari, ada orang pertikaikan di kalangan mustasyriqin, orientalis, mengatakan macam mana dia sembahyang 2 rakaat untuk satu hadis, dia mandi dan sembahyang 2 rakaat untuk satu hadis. Dalam kitab dia ada berapa hadis? Ada 6,000 hadis lebih kurang. Tak ada 6,000 kan? Okey, 6,000 hadis. Berapa minit dia perlu benda tu? Untuk mandi dan sembahyang, mandi sembahyang. Okey. Katalah dia perlu berapa minit? 2 minit. Kalau 6,000 berapa minit? Jadi berkira maknanya dia akan menghabiskan masa sekian-sekian untuk sini. Kita kata jawapan yang paling mudah ialah keberkatan. Kan? Barakatu al-waqt. Keberkatan waktu. Kita kadang-kadang, cuba kita bayangkan, bila duduk kat KL dengan kesibukan tu tak ada masa. Balik kampung, satu hari macam satu bulan, betul tak? Baru pukul 8 rasa je dah macam dah tak ada benda dah, tak nak buat kan. Maknanya kat kampung tu masa kita banyak, masa kita tak ada kerja. Sini kita kerja macam-macam dunia. Jadi masa nak baca Quran pun tak ada. Macam zikir pun terlupa, asyik terlupa je macam zikir ni. Tapi kalau kat sana ada je, ada kan? Ada sahaja masa untuk kita buat tu. Okey, apatah lagi mereka mengkhususkan untuk benda tu, mengkhususkan diri. Apa ada pepatah Arab kata apa? Ilmu ni kalau kamu berikan seluruh jiwa kamu, dia akan beri sedikit sahaja daripada diri dia ataupun jiwa dia. Kan? Seluruh diri kita ni untuk ilmu, dapat sikit lah. Ini 24 jam bagi apa? Bagi 1 minit tak lah kan, 1 jam, setengah jam untuk ilmu kan. Lepas tu mengharapkan menjadi Al-Allamah kan Al-Faqih, tak boleh. Saya pernah dengar seorang syekh dekat masa belajar dulu, dia kata untuk menjadi orientalis, temuduga dia kan, berapa jam you boleh duduk untuk belajar, untuk kajian, untuk menjadi pengkaji orientalis, berapa jam boleh duduk untuk mengaji? Kita fikir kata 3 jam balik, okey, 4 jam balik, tak lulus. Berapa jam? Dia nak berapa jam? Kalau ada 24 jam tu, bagi 3, 2 tu untuk dia. Tak? Boleh 16 jam, 18 jam, 20 jam untuk mutala'ah tu. Sebab tu Gol Zahir dia jadi apa? Jadi pakar qiraat dekat Mesir. Tengok susah tu. Kita yang tak ada benda ni nak lawan dia. Kalau dia hidup lagi, cuba baca sikit qiraat Hafsin dan Asim. Baca itu pun dia dah kutuk kita banyak dah. Bukan kutuk, dia dah apa? Dia dah betulkan kita, komen kita banyak lah. Tak lagi waras dah tu ke belum? Tak lagi. Yang qalun entah ke mana kan. Nampak tak? Sebab benda tu hadis, hafal apa? Hadis innamal a'malu binniyat, cuba baca. Innamal a'malu binniyat pun dah tukar terbalik. Kata kau nak lawan aku. Nampak tak? Okey. Tapi kita adalah ulama-ulama kita yang ada yang mencukupilah insya-Allah kan. Cuma janganlah kita berlepas tangan pula. Okey. So itu secara umumnya memang ada setengah ulama yang mengatakan ijma' tu susah. Kadang ada setengahnya mengatakan ijma' tu tak ada masalah, boleh berlaku. Dan tengok pada setiap ulama' tu secara berasingan kan. Kalau setengah tu dia bawa banyak sangat mengatakan ijma', kena cek balik. Okay. Tapi kalau ada 3 orang, 4 orang kata ijma', maka ijma' lah dia. Kita jangan langgar. Bahaya langgar benda tu. Okay. Saya rasa tu saja kot, insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam.